So dekat Kyushu ni dia ada RNR yang special. Ada RNR yang kucing banyak. So dekat situ kita boleh main-main dengan kucing. Ada RNR yang soba dia sedap gila yang memang kita tak akan jumpa tempat lain. Ada RNR yang kalau kita pergi pada waktu-waktu tertentu kita akan nampak ada air berpusar macam Tatsumaki ataupun betul lah Tatsumaki yang berputar dekat bawah tu air macam puting beliung kan. Kita boleh nampak benda-benda macam tu. Dia sengaja buat benda ni untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Topik kali ni ialah benda-benda yang berkait dengan memandu, ambil lisens dekat Jepun. Jalan raya Jepun, budaya dia macam mana. Basically semua benda yang berkait dengan benda-benda yang saya cerita tadilah. Dekat Jepun dulu saya pernah cerita dalam video sebelum ni yang mana saya pernah beli Mini Cooper. Lepas tu sebenarnya saya nak beli Mini Cooper S. Saya masuk Yahoo Auction, saya bid, saya dapat Mini Cooper S. Rupa-rupanya Mini Cooper S yang saya dapat tu dia rosak dalam enjin dia ada something wrong. Tapi disebabkan saya tak pandai bahasa Jepun, jadi saya tersalah beli. Lepas tu kita minta refund, kena penalty lah. Tapi penalty lagi bagus kalau nak dibandingkan kena bayar 20, 30, 40 ribu ringgit Malaysia tu kan. So saya beli Mini Cooper biasa. Untuk beli kereta dekat Jepun ni kita kena ada parking lot dulu. At least dalam kes saya tak pasti tempat lain macam mana. Tapi kalau dekat Hachioji Tokyo tu, first kali kita kena ada parking lot. And parking lot tu kita kena, lepas kita dah ada parking lot, kita kena pergi dekat balai polis berdekatan. Lepas tu settlekan dengan balai polis, baru kita dapat beli kereta lah. And parking dekat Jepun ni, dekat Tokyo sangat-sangat mahal. Yang saya duduk dulu dekat Keyakidori tu, dekat Hazama Station ataupun Takao Station, satu parking lot dia harga dia tak silap saya lah lebih kurang RM400 sebulan RM400 sebulan. So harga dia sangat mahal. Ada satu cerita lucu juga yang mana kawan saya ni dia selalu tukar-tukar kereta. Dia beli ada kadang-kadang ada untuk bisnes dia, untuk jual kereta tu balik. Ada juga dia beli untuk test-test saja. So dia dah ada satu kereta, dia nak beli satu lagi, dia pun just bagi parking lot yang sama. Tapi bila polis check, rupanya dia share satu parking lot and polis tak benarkan lah dia beli kereta tu. Dekat Jepun ni kita boleh beli kereta dengan beberapa cara. Of course yang first hand tu kita boleh beli tapi mahal gila. Lepas tu kita boleh beli yang second hand. Second hand ni memang murah dia dah level memang orang guna 3-4 tahun macam tu. Cuma second hand Jepun ni dia tak sama dengan second hand Malaysia. Sangat-sangat bagus lah. Dia punya condition tu saya boleh kata 9/10 macam tu. Orang Jepun kalau di belah Tokyo, mereka sebenarnya tak drive sangat. Mereka beli kereta adalah kerana hobi mereka. Mereka suka pakai kereta mewah, mereka suka jalan-jalan hujung minggu, tapi hari weekdays biasa mereka tak guna kereta. Mereka lebih prefer pakai public transport. And dekat Jepun ni memang jam memang jam. Dekat Tokyo memang jam. Waktu hari biasa pun jam, hari kita kata hari tak biasa, hari weekend pun jam jugalah. So kita boleh beli kereta second hand dekat auction. Yahoo Auction pun boleh juga. Lepas tu dia memang ada satu tempat yang bidding kereta tu. Lepas tu dia ada kedai-kedai kereta second hand. Kalau kedai-kedai kereta second hand ni dekat Tokyo dulu saya tak perasan lah kalau ada. Seriously, mungkin disebab saya alhamdulillah saya tak berapa minat dengan kereta. So saya tak berapa bagi tumpuan kepada benda-benda macam ni. Saya beli Mini Cooper tu pun atas permintaan kakak saya. Kakak saya dia nak pakai Mini Cooper tu. And dekat Tokyo saya tak perasan kalau ada kedai kereta second hand. Okay. Dan bila pergi dekat Fukuoka, saya bekerja dekat Fukuoka. Bila pergi dekat Fukuoka, kedai kereta second hand banyak gila. Bukan kedai kereta je, kedai elektronik ke, kedai baju ke, kedai bandel ke, memang bersepah dekat Fukuoka. Fukuoka ni dia menarik sikit kalau nak dikongsikan dengan anda. Fukuoka dia dikenali juga sebagai bandar Tanin Fujin, tak silap saya lah. Dia punya istilah yang dimasukkan dengan Tanin Fujin ni, dia macam
orang tu kerja, dia punya HQ berada dekat Tokyo ataupun Osaka. Lepas tu untuk dia naik pangkat, dia kena pergi bertapa dekat office dekat Fukuoka dalam 3-4 tahun macam tu. Bila dah okey, dia akan dipanggil balik ke HQ and dinaikkan pangkat lah. Ada yang berkeluarga and ada yang bujang, dan kalau yang berkeluarga tu biasanya dia akan tinggal keluarga dia dekat Tokyo, dekat Osaka, dan dia akan duduk seorang diri dekat Fukuoka. Atas dasar tu dekat Fukuoka ni banyak orang jual barang-barang second hand lah. Ada satu kedai second hand yang besar gila, and kalau anda nak cari barang second hand dekat Jepun, anda tak boleh tulis macam keyboard second hand, tak boleh, dia tak akan jumpa punya. Anda kena tulis macam keyboard recycle. Dia guna istilah recycle lah instead of second hand. So kalau kereta dia pakai second hand, istilah second hand car. Tapi kalau untuk produk-produk lain, barang-barang lain, mereka panggil sebagai recycle product. And ada dekat Fukuoka tu ada satu kedai yang besar gila, kedai second hand. Saya suka pergi dekat sana. Dia punya tagline tagline dia, kapal terbang je kami tak jual, yang lain semua benda ada. Memang best tempat kedai tu, ada banyak benda yang pelik-pelik kita boleh dapat pada harga yang gila-gila murah. Cuma itulah, orang kadang-kadang bila macam peti sejuk macam tu kan, orang pertikaikan lah. Kalau saya nak beli, orang akan kata macam mana kalau tu bekas babi dan sebagainya. Yang tu nanti kita bincang pada topik lain lah kot. So saya untuk beli kereta dekat Jepun, kita kena ada parking lot dulu. Parking lot kalau dekat Tokyo memang mahal gila, 300-400 ringgit Malaysia untuk parking lot sahaja, bukan campur dengan sewa rumah lagi. Sewa rumah asing Lepas tu kalau dekat luar Tokyo, macam kawan saya dekat Nagaoka, dekat Nagaoka tu dia parking percuma punya. So dia bergantung kepada tempat tu sendiri. Dekat Fukuoka kena bayar juga. Dan dekat Yamaguchi, dekat bahagian atas sikit daripada Fukuoka, yang tu free. So bergantung kepada tempat lah sebenarnya. And bila sebut tentang parking, and parking dekat Jepun pun bermasalah. Mereka memang kurang sangat parking. So mungkin atas dasar tu mereka lebih banyak guna public transport. Dan walaupun dia ada parking yang bertingkat-tingkat, macam kereta naik ke atas ataupun kereta masuk, dia turun ke bawah, dia duduk dekat basement dan sebagainya, automatic masuk, tapi still mereka mempunyai kekurangan lah dari segi parking. That's why kalau saya tak berapa prefer drive kereta dekat Jepun. Okay, nak drive kereta dekat Jepun ni ada dua cara lah. Satu, apply license dekat sana, which is saya tak buat benda tu. Kawan saya memang kebanyakannya buat license dekat Jepun. Dia ada macam dia punya test macam JPJ gitu. Nak kata strict tu dia bergantung kepada pegawai tu sendirilah. Dia punya test tu lebih kurang sama je dengan Malaysia. Tapi kalau pegawai tu strict lah dia. Macam kawan-kawan saya yang dekat Tokyo tu susah nak dapat license. Tapi kawan-kawan yang duduk dekat bukan pedalaman lah, outskirts sikit, senang dapat license. Bergantung kepada pegawai yang jaga tu. And pegawai tu maybe dia judge kalau banyak foreigner, dia akan charge, dia akan buat strict sikit lah. And satu lagi ialah dengan guna international license. Saya tak pasti sekarang boleh guna lagi ke tak international license ni. Untuk apply international license, anda kena pergi dekat JPJ berdekatan dengan anda, dan anda pilihlah untuk buat international license. So far saya guna international license ni dekat Jepun selama 1 tahun. Masa saya kerja, saya memang memandu. Lepas tu yang kedua, saya pergi Melbourne. Pun saya pakai international license. Saya pergi Gold Coast. Saya pergi Gold Coast pun saya pakai international license. Saya bila travel kan, bila melancong ni, kalau sendiri punya itinerary, saya memang suka drive. Saya suka naik bas. Saya memang suka explore lah. Saya memang explore gila-gila. Drive pun drive sendiri, nak tahu macam mana dia punya sistem highway, jalan dia macam mana. That's why saya ada banyak pengalaman lah. Then dekat Jepun kan, tadi dah settle lah bab license. Cuma sekarang kalau anda nak pergi sana, anda nak check untuk guna international license tu, anda kena double check dulu. Sebab saya rasa dah tak boleh Jepun dah tak terima international license dari Malaysia. Dulu saya pakai je, walaupun dah habis, dia macam ada tempoh masa kan. Tapi disebabkan international license tu dalam bahasa Inggeris, and saya percaya polis-polis dekat Jepun dia tak faham bahasa Inggeris, lulus lah. And so far saya drive dekat sana, Alhamdulillah tak ada masalah langsung. Sekarang saya cuak sikit lah. Lepas tu bila memandu dekat Jepun,
culture yang paling famous ialah culture bila nak masuk lorong, bila orang bagi kita masuk lorong, bagi emergency light sebagai tanda terima kasih. Yang ni memang popular gila dekat Malaysia, ramai gila orang share, viral, even dekat radio era pun ada orang cerita benda ni, which is sangat-sangat bagus lah. Ini culture yang saya rasa patut diamalkan dekat Malaysia. Kita patut terima kasih kepada orang kan. Tapi dekat Malaysia senang ya, angkat tangan kan, angkat tangan. Buat salah pun angkat tangan, buat baik pun angkat tangannya. They have the power of hand kan. Cuma dekat Jepun, ironically, walaupun dia ada satu culture yang berterima kasih bila memandu bagai tu, ironically, orang dia suka berhenti kereta di tengah jalan. Of course bukan jalan utama lah, tapi jalan-jalan yang kita kata actually jalan-jalan yang besar juga. Bukan jalan kampung yang kecil tu bukan, tapi jalan yang besar juga. 2 kali saya encounter problem ni. Kawan-kawan saya pun ada sekali ketika tu menyaksikan kejadian tu. Kami tengah drive, tapi tak drive laju lah. Dekat Jepun kita tak drive laju sangat. Then tiba-tiba kereta dekat hadapan dia berhenti. Dia brake, lepas tu dia berhenti. So kita orang ingat macam dia ada masalah ke apa. Dia pun turun dari kereta dia, dia pusing pergi ke seat belakang, dia ambil beg dia, dia pun naik, gerak macam biasa. Macam kalau orang Jepun dalam keadaan tu dia akan cakap orang Jepun dia suka tarik macam tu kan. Memang berlaku. Benda tu berlaku bukan sekali, bukan 2 kali. Saya rasa benda tu dah jadi macam common lah dekat Jepun. Dia macam berharap orang akan faham apa yang kita nak buat. Ni satu benda yang bagi saya ironi lah. Jalan dekat Jepun ni, yang pertama dia cantik. Jalan dekat Jepun memang cantik. Dia memang baiki. Dia baiki jalan tu. Walaupun rosak sikit dia terus baiki. And dia baiki pada waktu malam. Waktu siang dia orang takkan ganggu. Dia takkan ganggu flow waktu siang tu lah. Jadi kalau kita gerak pada waktu malam, kita akan nampak lah banyak orang-orang yang sedang buat kerja. And menariknya kan, bila ada orang buat kerja tu, dia akan perlukan seorang ataupun 2 orang part time, budak-budak part time untuk angkat flag warna hijau, flag warna merah untuk bagi jalan lalu kan. Yang tu pun part time yang lazat juga. Kerja dia pada waktu malam, gaji dia sangat besar. Kalau dapat lah, tak semua orang dapat. Saya apply tapi tak dapat juga. Tapi ada kawan saya yang pernah dapat kerja macam tu. Just macam angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, goyang-goyang. Bukan. Just angkat flag warna merah untuk orang berhenti, flag warna hijau untuk orang bergerak kan. So kita akan jumpa dia punya construction tu waktu malam. Dan masa musim panas, yang ni dia ada 2 sebab lah. Masa musim panas, dia akan siram dia punya jalan. Dia akan siram dia punya jalan. Sebab dekat Jepun musim panas dia memang panas kering. And bila keadaan macam tu ditambah dengan development yang tinggi, bangunan tinggi-tinggi, jadi dia macam jadi perangkap haba dekat tengah tu untuk sejukkan keadaan. Jadi dia akan siram jalan dia. Satu untuk sejukkan keadaan, dan satu lagi supaya dia punya jalan tu tak merekah. Dia memang jaga dia punya jalan sampai level tu. Yang kedua, jalan dekat Jepun ni sangat-sangat sempit. Memang cukup untuk satu kereta saja lalu. Kalau di Malaysia ni dia macam lebar sikit sebab kita nak bagi peluang kereta dan juga motosikal lalu. Tapi dekat Jepun dia memang kereta sahaja. Kalau ada motosikal, dia akan duduk macam kereta, dia berhak berada dekat tengah-tengah. Dia tak jadi isu langsung. And sebut tentang motosikal ni, dekat Jepun dia ada beberapa level motosikal lah. Macam kita pun memang ada beberapa level motosikal biasa, lepas tu naik lagi kan. Tapi ada satu benda menarik dekat Jepun yang tak ada dekat Malaysia, ialah Gencak. Gencak ni dia motosikal yang kelajuan dia tak lebih dari 60 Dia macam Vespa lah kot. Saya pun tak pasti tentang motosikal ni, tapi Gencak ni kita tak perlukan license untuk memandu dia. Jadi kawan saya ataupun sekarang merangkap kepada adik ipar saya, dia beli Gencak satu untuk dia ulang alik dari rumah ke universiti saya. Rumah ke universiti saya agak jauh, lebih kurang dalam 5 km macam tu. Dan dia naik bukit. Naik bukit bosku, naik bukit. Bayangkan nak pergi tu, kalau kita gatih basikal, dia akan ambil masa sekitar 30 hingga 40 minit. Lama gila. Tapi bila turun sahaja, kita boleh sampai dalam 10 minit sahaja. And saya pernah accident 2 kali. Sebab dia memang turun bukit. So saya punya adik ipar dia beli Gencak.
untuk dia ulang alik lah. Gencar tu dia pun tak mahal lah sebenarnya. Tapi masa student kita nampak semua benda mahal. Tapi bila dah kerja kita nampak nilai duit tu sendiri. Lepas tu jalan dekat Jepun sangat sempit. Dan dia asingkan kenderaan berat yang muatan dia besar dengan kenderaan yang biasa punya. Kalau kita nak jumpa trailer, saya tak tahu sebutan dia, tapi dalam lorak Kelantan orang panggil trailer yang ada 16 tayar, 20 tayar bagai tu, kita akan jumpa dekat jalan-jalan utama sahaja. Jalan yang besar gila biasanya ada 2-3 lorong lah. Kalau jalan biasa yang satu lane macam tu memang tak akan ada. Kita tak akan jumpa kenderaan besar-besar. Kalau anda pernah tengok GTO kan, ada seorang mak budak ni, dia memang pandu trailer punya. Yang tu yang besar gila. Saya pernah bawa Mini Cooper saya, di kanan saya ada satu trailer yang besar gila. Bayangkan Mini Cooper saya tu sama besar dengan satu tayar dia. Ketika tu saya dengan kawan saya dekat tepi macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku mari Jepun ni belajar lillahi taala. So kalau mati syahid kan. So dia punya level besar tu memang besar. Tapi atas dasar tu, sebab dia asingkan kenderaan yang muatan lebih dengan kenderaan yang biasa ni, jalan dia sangat-sangat cantik. Even dia punya lori sampah dia kecil. Comel lote bosku. Dia punya saya tak tahu sebutan dia, macam jerangkut. Dia yang tarik tanah tu kan. Itu pun ada yang kecil punya. Dekat Jepun dia punya benda-benda macam ni tak ada yang besar. Itu yang menarik dekat Jepun lah. Kalau anda pergi dekat Jepun, jangan duduk dekat hotel saja. Anda pun cuba jalan-jalan. Guna je GPS, tak ada masalah. Guna je Google Map, insya-Allah anda tak akan sesat punyalah. Sebut tentang tu kan. Sebut tentang guna Google Map dekat Jepun, walaupun kita kata Jepun ni adalah sebuah negara yang maju, tapi nak cari wifi yang percuma susah gila. At least masa zaman saya duduk dululah, saya expect yang Jepun maju, so dia punya internet macam mesti percuma kan, even dekat Akihabara ke. Tapi tak, susah. Nak cari internet yang percuma dekat Jepun sangat-sangat susah lah. So mana dah, kita tadi dah panjang lah meleret. Okay, saya nak cerita sikit lah. Sebab saya dari Kelantan, orang Kota Baru. Saya ulang ke family ipar saya dekat Kuala Lipis Jadi antara Kuala Krai hingga Kuala Lipis tu, jalan dia ya Allah teruk gila. Sebab lori-lori balak lalu dekat situ and merosakkan jalan. Walaupun kita tahu yang mereka ada letak muatan, limit muatan kan, tapi Malaysia kot, bukan ada orang ikut kan. Kalau ada orang kata macam nanti ada pegawai, anda pun faham lah. Saya tak boleh cerita benda ni dekat sini, tapi saya yakin anda pun faham apa yang berlaku. Bagi saya, sepatutnya government dia buat jalan asing lah untuk lori balak, untuk benda-benda yang melebihi muatan lori-lori besar ni. Sebab mereka kan untung besar, so ambil lah road tax mahal sikit dari mereka dan buat jalan khas kan. Jangan ganggu rakyat biasa, rakyat marhain yang menderita nak hidup ni kan. Sepatutnya boleh fikirlah benda ni kan. Tapi tak apalah, kita tolak tepi. Dan dekat Jepun kan, kalau anda nak parking kereta, anda kena parking ikut punggok dulu, masuk punggung dulu. Yang ni saya tak pastilah undang-undang ke tak, sebab saya kan tak ambil license dekat Jepun. Saya just guna license international. So dekat Jepun memang kita tak jumpa orang yang parking muka dulu. Orang akan parking belakang dulu. And saya pun sekarang pun saya tak pandai nak parking muka dulu. Biasanya saya akan parking belakang dulu lah. Itu lebih selamat. Lepas tu dekat Jepun juga, kalau kita naik highway dia, kita tak boleh duduk belah kanan lama sangat walaupun tak ada kereta. Kan bila lane kanan ni adalah untuk kita pecut kan. And biasanya kalau dekat Malaysia, kalau tak ada kereta, kita akan stay je belah kanan ni, laju gila kan. Tapi dekat Jepun, kalau kita stay lama sangat walaupun tak ada kereta, tiba-tiba mesti ada kuda putih datang. Kuda putih datang suruh berhenti dekat tepi. Berhenti dekat tepi, dia akan warning lah kita. Dia tak saman lah, tapi dia warning kita. Benda ni agak menjengkelkan lah. Macam anda pun tahu, bila dengan polis ni, walaupun kita tak buat salah, bila mereka sekat kita rasa macam takut lah kan. Dia ada perasaan tu. And menarik dengan masa saya kerja dekat Jepun, saya memang boleh kata hari-hari memandu lah. Memandu bukan dekat-dekat dari Fukuoka ke Kumamoto, itu pun dah 200 km. Kadang-kadang ada paling jauh saya pernah pergi Nagasaki pun ada, Kagoshima pun ada. So saya pernah pergi tempat jauh macam tu.
And menarik kan, bila saya drive tempat-tempat yang jauh macam tu, setiap R&R dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Dia memang sengaja buat lah benda ni. Ada R&R yang memang dia sengaja letak kucing banyak-banyak. So dia jadi satu tarikan tau. Orang macam dia kan dekat Jepun dia ada hobi yang dipanggil sebagai hobi memandu. Dekat Malaysia kurang lah orang sebut hobi kau apa? Hobi aku kumpul stamp bro. Tapi dekat Jepun kan, hobi kau apa? Hobi aku mandu kereta. So dekat area tu, dekat area Fukuoka, ada Kyushu lah, kita panggil Kyushu. So dekat Kyushu ni dia ada R&R yang special. Ada R&R yang kucing banyak, so dekat situ kita boleh main-main dengan kucing. Ada R&R yang soba dia sedap gila, yang memang kita takkan jumpa tempat lain. Ada R&R yang kalau kita pergi pada waktu-waktu tertentu, kita akan nampak ada air berpusar macam Tatsumaki ataupun betul lah, Tatsumaki yang berputar dekat bawah tu, air macam puting biliong kan. Kita boleh nampak benda-benda macam tu. Dia sengaja buat benda ni untuk tarik orang lah, untuk tarik orang singgah dekat R&R tu. And R&R dekat Jepun ni sangat-sangat bersih lah. Anda pun tahu kalau anda pergi dekat kedai makan dia pun, anda tak akan nampak sampah-sampah yang ada atas meja, walaupun tak ada pekerja yang cuci semua benda ni. Tak ada, memang tak ada. Saya actually harap lah orang Malaysia pun boleh buat benda sama. At least bila lepas makan tu, kita asingkan. Kalau plate yang kecil, kita letak satu plate yang kecil. Lepas tu kalau gelas, kita letak gelas yang kecil. Kita letak gelas-gelas banyak-banyak satu tempat, supaya benda ni memudahkan kerja-kerja waiter dan waitress yang hadir selepas tu untuk buat kerja dia. Betul, saya tak nafikan yang kita bayar service charge untuk kedai tu. Tapi sebagai seorang manusia, why not kita permudahkan hidup mereka kan? Kalau kita mudahkan hidup orang, Allah akan memudahkan hidup kita. Nampak tak? Beriman sikit dekat situ. And untuk makluman anda, saya ada 2 restoran Jepun, yakiniku, bakar-bakar tu. Saya ada dekat Kota Baru, Kelantan, dan saya ada satu lagi dekat Bangi Gateway. Kalau anda nak cuba makanan Jepun autentik, yang memang saya tak ubah rasa dia langsung, anda boleh pergi dekat Cawangan Kota Baru, nama Samurai Yakiniku, ataupun Cawangan Bangi Gateway, tepi Print Expert. Anda boleh pergi dekat situ. Itu adalah 2 company saya lah. Maybe anda boleh support sikit. Then dekat Jepun lagi, saya tengok nota saya. Alright. So, last sekali, minyak ada kat Jepun ni. Yang pertama, stesen minyak dia menarik. Dia punya wayar untuk corong tarik minyak tu. Dia bukan ada macam kita punya stesen minyak. Dia bukan macam ada tempat berdiri, lepas tu tarik dari tempat berdiri tu kan, macam peti gobok tu kan. Bukan. Dia bukan macam almari tu, bukan. Tapi dia tarik dari atas. Dia tarik dari atas, dan kita isi dari atas lah. Isi tarik macam tu lah. So dia punya stesen minyak pun sedikit berbeza. Kemudian dekat mana-mana stesen minyak, kita boleh tengok harga yang mereka jual, macam Malaysia sekarang lah. Lepas tu yang paling teruk dekat Jepun, harga minyak dia agak mahal. Macam sebelum ni harga minyak dia RM3 1 liter. Dan masa berlaku konflik antara Ukraine dengan Rusia sekarang, harga minyak dia latest tak silap saya, orang update kepada saya, 1 liter sama dengan RM8 Malaysia. So memang harga minyak dekat sana mahal lah. Tapi tak apa, sebab dia punya public transport kan power. So kita tak perlu sangat lah nak fikir tentang kereta. Boleh lah pergi Jepun, sewa kereta untuk cuba drive dia punya jalan, ambil pengalaman dan sebagainya. Dia punya RFID sangat lancar, tak perlu bimbang langsung benda tu. Lepas tu pengalaman driving memang adalah satu benda yang best lah. Sewa kereta pun tak mahal dekat Jepun. Bila sebut tentang benda-benda macam ni kan, ada satulah kecewaan saya tentang benda-benda transport ni. Ialah saya masa duduk dekat Jepun dulu, kita ada masa saya ada mindset yang kapal terbang adalah satu transport yang mahal tau. Jadi saya tak akan usah kapal terbang. Saya akan tengok bas dia memang mantap gila, best. Memang rasa macam duduk dalam kapal terbang tau. Dia asing semua, memang best bas dia. Anda kena cuba naik sekali. Lepas tu saya akan tengok kereta api, sama ada nak tengok express ataupun Shinkansen. Shinkansen tu kira mahal dah, tapi dalam mindset saya ketika tu macam kapal terbang lagi mahal. But then saya macam mana tahu, saya
terlintas untuk cuba tengok mereka punya kapal terbang. Masa tu saya dekat Fukuoka. Saya cek nak pergi Tokyo. Rupa-rupanya kalau saya pergi Tokyo guna Momo Airline ataupun Peach Airline, harga dia dalam lebih kurang RM200 je satu hala. Sedangkan kalau saya naik Shinkansen, harga dia dalam RM500 satu hala. So masa tu tahun ketiga dah saya duduk dekat Jepun sebelum saya balik ke Malaysia. Barulah saya sedar, oh sepatutnya lama dah saya usah kapal terbang ni untuk pergi ke Hokkaido, untuk pergi ke tempat-tempat lah. Untuk makluman anda, 3 tahun saya duduk dekat Jepun, saya tak pernah pergi Hokkaido. Tapi 2018 ataupun 2019, yes, saya jejak kaki ke Hokkaido, which is antara negeri dekat Jepun yang saya recommend anda untuk pergilah. Fukuoka menarik, tapi kalau anda pergi sendiri, anda mungkin tak tahu mana dia punya hidden gems. Hidden gems orang panggil, tak tahulah. Tapi tempat-tempat yang tersembunyi tu anda tak akan jumpa dekat dia punya dia punya guidebook. Tak ada. So anda boleh pergi kat Hokkaido, anda boleh pergi dekat Osaka, anda boleh pergi dekat Tokyo. And Osaka tu of course masuk sekali lah dengan Kobe, lepas tu Kyoto, tu masuk sekali dengan Osaka punya trip lah. Kalau Fukuoka bagi saya gila menarik, tapi kalau anda tak tahu, anda tak ada guidance, anda akan rasa boring gila lah. So itu saja untuk video kali ini. Saya rasa panjang gila. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya dalam ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ni dan jangan lupa untuk share video saya kepada kawan-kawan anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.